إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشائخنا ومعلمينا وجميع أرواح المسلمين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وخصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله ta'ala, dan kata setengah ahlu ta'ifah, bermula sekalian hamba itu memakan mereka itu kepada segala rezeki mereka itu, maka berlain-lainan dalam pandang mereka itu. Jadi sebelum ni yang atas sekali musannif sebut kat kita yang atas tu, bermula halal itu, iaitu yang tiada melupakan Allah Ta'ala di dalamnya, hingga lain daripada ini, daripada segala ibarat yang telah diibaratkan dalam makna. Musannif sebut dengan kita rezeki yang halal. Rezeki itu menjadikan asbab kita tak lupakan Allah. Maksud kata lupakan Allah ini, setiap nikmat rezeki yang kita dapat menjadikan kita semakin hampir dengan Allah. Nikmat yang kita dapat menjadikan kita semakin yakin dengan Allah. Nikmat yang kita dapat menjadikan semakin kita bergantung dengan Allah. Jadi dalam kita peroleh rezeki, maka musannif jelaskan itu. Rezeki yang halal itu, iaitu dengan rezeki itu kita tak melupakan Allah. Dengan kita peroleh rezeki, kita makin dekat dengan Allah, makin ingat Allah. Kalau di dalam Al-Quran disebut kepada kita tentang ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur dekat sini iaitu bukan sekadar syukur pada fiqh sahaja, tetapi merangkumi tiga ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Bukan sekadar dia dengan ada rezeki, dia tidak melakukan perkara maksiat,
tetapi hatinya masih bergantung kepada selain Allah. Hati dia masih lagi, dirinya masih lagi melakukan perkara selain Allah. Dengan nikmat yang Allah bagi, maka dia tak boleh nak jadi orang yang bertambah baik pada sisi Allah. Baik ini bukan sekadar semayang saja. Baik ini bukan diukur pada solat malam sahaja. Baik ini bukan diukur pada zikir sahaja. Sebab ada hadis, orang yang salat malam, puasa siang hari, tetapi ia menzalimi akan haiwan, maka Nabi kata tempat dia dalam neraka. Jika haiwan dizalimi, tempat dalam neraka, apa lagi manusia? Walaulah dia salat malam, siang dia puasa, semua hidup dia puasa, malam dia salat, tapi dia menzalimi akan makhluk Allah. Zalim ni termasuk dia itu berbuat kejahatan, zalimkan orang dengan membuka aib orang, ni nama zalim. Zalim orang dengan kita menyakiti orang lain, kita pukul, kita ambil barangnya, ni nama zalim. Maka dengan itu semayang kita, puasa kita Allah tolak. Sebab itu yang dikatakan orang yang wazkurullaha katsira, orang yang ingat Allah ini, dia merangkumi 3 ilmu. Tauhidnya betul, fiqhnya betul, tasawufnya betul. Bukan tauhid betul, fiqh tak betul, tetap tak betul. Tauhid betul, fiqh tak betul, fiqh betul, tasawuf tak betul, tetap tak betul. Jadi ketiga-tiga kena tepat, dia jalan seiring. Tauhid, fiqh, tasawuf, barulah kita dinamakan orang yang saleh, orang yang syukur, orang yang redha. Semua duduk tempat itu. Orang yang takwa duduk tempat itu. Tetapi kalau kita melakukan, menyempurnakan satu ilmu dan meninggalkan satu ilmu yang lain, maka kita tak dapat bahagian yang disebutkan oleh Allah. Orang takwa, orang redha, semuanya yang Allah sebutkan, orang baik tak masuk. Selama ini kita mendakwa kita baik, kita dakwa kita baik, bukan kita diiktiraf oleh Allah kita baik. Kenapa Abi cakap macam tu? Sebab apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, sifat tu kita tak ada. Itu Abi cakap macam tu. Kita dakwa kita baik, tapi sifat baik yang Allah sebut dalam Al-Quran kita tak ada. Kita dakwa, mengaku kita takutkan Allah, tapi sifat-sifat yang disebut oleh Allah orang bertakwa kita tak ada. Kita mengaku orang saleh, tetapi sifat-sifat orang saleh kita tak ada. Kita mengaku iman kita dah betul lah, tapi sifat-sifat orang beriman tak ada. Bila tak ada, maknanya tak betul. Mudah saja. Cuma kita mendakwa. Tengok dalam surah Al-Mu'minun, sifat orang beriman apa? Ada tak semua tu kat kita? Hamba yang baik, ayat wa ibadur rahman, ada tak kat kita? Kalau tak ada, kita bukan orang baik. Cuma kita rasa kita orang baik. Kita rasa
rasa ni siapa pun boleh rasa. Rasa. Sifat orang beriman yang disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ke qulubihim? Qulubihim. Sekali nak tengok juga orang hafal Quran ni. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada tak sifat-sifat? Kalau tak ada, kita rasa. Jaga-jaga tentang rasa ni. Kita ingat kita baik, kita ingat kita bertakwa, kita ingat kita saleh. Lalu orang berkata, kita kena husnuzan. Husnuzan, ya, betul. Tapi kena lalu jalan tu. Kalau tak lalu jalan tu, nak husnuzan macam mana? Takkanlah orang yang mahir tukang rumah, kita nak husnuzan, dia boleh repair kereta. Orang yang mahir dalam repair kereta, foreman, memang hidupnya foreman, dan kita tahu dia memang foreman, kita nak bagi dia banner rumah kita, tak kena cara husnuzan. Perjalanan ilmunya tak kena. Kita kena lalu jalan orang yang bertakwa, kena bersungguh-sungguh dulu. Dalam kitab Ayyuhal Walad yang kita belajar dalam bulan Ramadan, kena ada mujahad. Sekarang kita kena tanya diri kita, kita mujahadah tak nak jadi orang baik ke kita tak peduli langsung? Kena tanya dulu, barulah boleh kita husnuzan, iaitu kita berbaik sangka dengan kita mengharap rahmat Allah. Takkan orang yang tinggal semayang seumur hidup dia husnuzan masuk syurga? Dia kena bermujahadah untuk tidak meninggalkan salat. Bermujahadah, baru kena tepat dengan ilmu, dengan perjalanan ilmunya. Orang kata Allah itu Maha Pemurah. Betul, kita tak sanggap tentang pemurahnya Allah. Dan kata setengah ahlu Taifah, bermula sekalian hamba itu memakan mereka itu kepada segala rezeki mereka itu, maka berlain-lainan dalam pandang mereka itu. Dalam kita mencari rezeki, mendapat rezeki, lain orang, lain caranya, kata ulama. Maka setengah daripada mereka itu, sebahagian yang memakan rezekinya dengan kehinaan, dan setengah daripada mereka itu yang memakan rezekinya dengan menuntut-nuntut, dan setengah daripada mereka itu yang memakan rezekinya dengan mulia, tiada dengan hina, tiada dengan menuntut-nuntut. 3 golongan. Pertama, dalam keadaan hina. Kedua, dalam keadaan menuntut-nuntut. Ketiga, iaitu dalam keadaan yang mulia. Maka adapun yang memakan rezekinya dengan kehinaan itu, maka iaitu yang minta dan memandang ia kepada
yang di dalam tangan makhluk, maka dihinakan mereka itu bagi mereka itu. Apa yang tengok yang di tangan makhluk itu, hati itu mula nak minta. Baik. Kenapa dalam kitab hikam ni dia tak benar kan? Sebab dia boleh merosakkan pergantungan kita dengan Allah. Apabila kita jadi lazim perangai, kita meminta kepada makhluk, apa yang ada tangan makhluk, pada ketika itu kita mula bergantung harap dengan selain Allah. Sebab itu ulama tak bagi. Ulama tasawuf tak benarkan. Sebab itu dalam tasawuf dia bersihkan punca dulu, akar tu dia bersih. Maka dengan akar yang bersih, dahan jadi bersih, buah yang keluar jadi bersih daripada akar. Ketika kita mula bergantung selain Allah, baik itu bila kita minta sesuatu tiba-tiba tak dapat, kita jadi kecewa. Lalu kita kata orang tu, apalah, orang minta tolong, tak nak tolong, duit banyak, itu ini, nampak tak? Padahal Allah dah tunjuk kita jalan. Mana jalan dia? Habis selalu baca ayat ni. Cukuplah ayat ni, tak payah ayat-ayat lain, tak payah, cukuplah ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, Allah akan menjadikan baginya segala kelepasan. Lepas ni bukan dunia sahaja, lepas dunia akhirat. Maknanya orang bertakwa ni ada masalah tak? Ada, tapi bukan masalah. Kenapa Abi cakap orang bertakwa ada masalah, tapi bukan masalah Allahu, bukan masalah. Sebab masalah, setiap masalah yang datang kepadanya diselesaikan oleh Allah dengan segera. Kenapa boleh selesai? Sebab mereka yakin ujian yang datang daripada Allah tanda kasih. Macam kisah Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, tengok cerita Nabi Ibrahim. Pertama sekali, ini kan dalam Al-Quran Allah sebut bagaimana Nabi Ibrahim mengenal Allah. Nabi Ibrahim tengok matahari ni ke Tuhan, tengok bulan ni ke Tuhan, sehingga datang wahyu menyatakan yang mencipta sekalian alam itulah Tuhan. Akulah Tuhan segala alam, sekalian alam. Petuk ulama sebut awwaluddin ma'rifatu. Kita mula kenal siapa Tuhan kita. Bila kita kenal, ketika itu baru kita tahu hidup ni untuk apa, belajar ni untuk apa, mengajar ni untuk apa, duduk di madrasah, di pondok untuk apa. Apa yang kita buat kita tahu. Tengok perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Lepas Nabi Allah Ibrahim kenal Allah, apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim
menghancurkan sekalian berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Maka orang yang kenal Allah, setiap berhala dalam hatinya dihancurkan. Antaranya berhala makhluk, harap dengan makhluk, minta dengan makhluk, tak bagi marah, tak bagi susah hati. Bila makhluk tak ada, kita jadi susah hati. Kenapa tak susah hati? Kenapa tak pandang selama ini siapa yang menganugerahkan sekalian nikmat, yang bantu kita, makhluk ke yang mencipta makhluk? Itu nak dapat ikhlas ini susah. Ada saja di dalamnya syirik yang kecil. Dia tak membatalkan terus, tetapi ada keraguan di dalamnya. Sebahagian ulama yang syadid di dalam ilmu usul, dia mengatakan batal terus. Hancur semua berhala-berhala itu. Berhala dunia. Dalam hati, kalau tak ada dunia susah, kalau tak ada duit susah, kalau tak ada harta susah. Dah lupa dah. Siapa yang jadikan harta, duit, dunia ni? Kita lupa. Sebab itu orang bergaduh dengan benda ni. Orang jadi azab hina dengan benda ni. Sepatutnya setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita, kita jadi mulia, bukan jadi hina. Nabi bagi contoh. Nabi mulia tak? Nabi mulia tak? Mulia kan? Jadi apa yang ada pada tubuh Nabi mulia tak? Kenapa apa yang ada pada tubuh kita hina? Jawapannya, kita memang orang hina. Allah tak muliakan kita. Betul, apa yang ada kepada kita menjadi kehinaan. Apa maksud kehinaan? Resah ni hina tak? Hina. 24 jam resah, masalah, hina. Kenapa? Yang ada pada kita jadi hina. Sebab kita bukan orang mulia, kita rasa mulia. Rasa mulia. Jadi betulkan pegangan kita, betulkan usul kita. Betul Allah sebut tu dalam Quran. Ayat seterusnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kurniakan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu tak putus langsung. Dia pakailah banyak mana pun, tak putus rezeki. Dia gunalah banyak mana pun, rezeki itu tak kurang. Sebab kurnia ni tak kurang. Kurnia ni dia tak akan kurang. Wa yarzuqhu, ya. Jadi kenapa kita rasa kurang? Punca kat atas tadi. Kita bukan orang waman yattaqillaha. Itu kita rasa kurang. Betul tak? Hidup ni rasa rezeki tak cukup. Tak cukup. Satu. Dua,
jadi tamak. Tamak ni apa? Pakai baju baru tu bukan tamak. Tamak ni mewarisi sombong. Allah bagi, lalu sombong, akulah yang bagus. Korang bukan level aku. Tak sama lah. Ni tamak. Sebab mesti ada satu sifat, apa hasilnya. Bukan tamak ni banyak. Kalau kita kata tamak tu dia banyak harta, kita telah salah hadap dengan sahabat. Abdurrahman bin Auf harta banyak, Muawiyah harta banyak. Bukan banyak tu, tapi tamak tu yang tak dibagi. Sebab lahir daripada tamak, ketika itu dia tak kira haram ke halal. Hasil daripada tamak, mula datang hasad. Hasil daripada tamak, mula datang iri hati, dengki. Ini hasilnya. Sebab itu kita tak ada diberikan oleh Allah rasa sakinah, ketenangan. Kenapa tak ada dibagi ketenangan? Sebab kita tak dapat tu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak tenang lah. Kenapa kita tak dapat min haitsu la yahtasib? Sebab kita bukan orang takwa. Cuma rasa aku ni orang takwa. Macam mana rasa? Sebab aku dah pakai serban. Aku dah pakai serban putih, songkok putih, jubah putih. Aku dah rasa bagus. Rupanya sifat tu tak ada. Yang Allah sebut tidak ada, Allah kurniakan kepada kita. Yang habis selalu cakap, tengok diri, muhasabah diri, selesaikan maknanya mujahadah. Sebab apa? Sebab Abi takut nanti mati dalam sifat itu, perangai itu. Perangai aku rasa. Aku rasa aku baik. Aku rasa aku alim. Aku rasa aku saleh. Aku rasa aku orang bertakwa. Aku rasa aku power, aku hebat. Kita lupa. Jangan lupa, iblis pun rasa macam tu juga. Jangan lupa. Akhir sekali dia jadi ahli neraka. Iblis ibadahnya banyak, sujudnya banyak, tasbihnya banyak. Akhir neraka Allah. Sebab aku rasa. Dan memandang ia kepada yang di dalam tangan makhluk, maka dihinakan mereka itu bagi mereka itu. Apa yang ada pada orang, semua dia nak teringin. Dan ada pun yang memakan rezeki dengan menuntut itu, maka iaitu yang berniaga, maka ia menuntut beroleh laba. Orang kaki meniaga. Meniaga apa ni ustaz? Macam ni.
Kita ni macam kita nak minta untung dengan Allah. Faham tak? Kalau aku buat ni, Allah mesti bagi aku ni. Kalau tak bagi, aku tak nak buat. Dan itu bila kita buat tak dapat, kita tak buat. Ini nama orang yang berniaga. Dia nak mula berniaga, dia nakkan keuntungan. Allah didik kita, ikhlaskanlah beramal dengan ikhlas. Lalu kita pun bertanya, kan Nabi dah cakap kalau buat ni dapat ni. Betul. Buat ni dapat ni. Tetapi orang amalan yang paling dikasihi oleh Allah adalah amalan orang yang berbuat kerana kasih dan menuntut redha daripada Allah. Inilah yang dinamakan orang yang ikhlas. Amalan orang yang ikhlas ni apa timbal baliknya? Tak ada angka, tak ada jumlah, tak tahu pun. Sebab yang membalasnya terus daripada Allah. Jadi kalau baca surah Waqiah, ikhlas tidak kerana minta murahnya rezeki, luasnya rezeki, maka keluasannya tidak ada had dan batas. Sebab kasih. Tapi kita macam dah jadi orang yang mengugut Allah. Aku buat ni, rasan dah. Bila hajat kita selesai, buat lagi tak? Tak ada dah lah. Sebab benda yang kita buat dah dapat, jadi aku tak payah buat ibadat dah. Goodbye. Macam itulah. Sebab itu adanya akhlak dengan Allah. Selama ni macam tu kita buat. Dah selesai masalah kita, tinggal. Dah selesai masalah, tinggal. Amalan tu kita tinggal. Sebab rezeki dah murah, pangkat dah dapat, dunia dah dapat. Jadi saya tak payahlah buat. Sebab masalah saya dah selesai. Macam tu ke kita buat dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Baik, kita ada masalah, lalu kita baik dengan satu orang. Baik. Orang tu memang baik. Lalu masalah kita selesai. Dah selesai, kita pun tinggalkan dia. Macam mana Nodi? Kira bagus tak tu? Laisa kamitslihi syai'un. Apalagi hamba dengan Allah. Tapi itu yang kita buat selama ni. Itu yang kita buat selama ni. Ya. Jadi sebenarnya dalam perjalanan hidup kita ni, sebenarnya kalau tengok balik, kita buat Allah macam kita buat makhluk. Sebab tu kita tak dapat apa yang Allah sebut dalam Quran. Sebab engkau tak betul lagi. Engkau buat aku macam mana engkau buat, sama macam kau buat makhluk. Itu tak dapat. Tak dapat.
Time susah baru kita cari Allah. Dah senang kita tak peduli pun. Sihat tak cari pun. Sakit barulah Allahumma. Kalau tak ada Allahumma, tak ada semayang hajat. Jadi hajat tu dengan Allah semuanya hajat dunia. Ustaz Mirul, ada tak orang minta Ustaz Mirul semayang hajat supaya dia jadi ahli syurga? Ramai tak? Ramai tak? Mana ada? Semua minta sihat sebab sakit. Semua minta sebab naik mahkamah. Semua minta. Tak ada orang, ya Allah, Ustaz, tolong semayangkan hajat untuk saya supaya Allah pilih saya jadi ahli syurga. Ada Nodi? Ada kamu minta dengan siapa-siapa? Ada semua hidup? Ada tak? Pernah tak? Pernah tak? Tak pernah. Minta dengan siapa-siapa, ustaz ke apa, minta doa supaya kamu jadi ahli syurga, minta semayang hajat supaya kamu jadi ahli syurga. Syida jadi ahli syurga. 2 orang anak kamu jadi ahli syurga. Pernah tak? Umur kamu dah berapa? 40, 47 tahun. Sekali pun tak pernah. Tapi pernah tak doa minta murah rezeki? Selalu kan? Itulah kita. Tapi kita rasa kita soleh. Kita rasa kita betul. Tapi kita tahu yang mana lepas hidup mati. Lepas mati adanya mahsyar. Lepas mahsyar adanya hisab. Lepas hisab ada syurga, ada neraka. Itulah kita. Jadi kita tak peduli pun. Cuma kita rasa. Itu yang Nabi kata. Kita rasa kita baik, kita rasa kita saleh, kita rasa kita pandai. Rupanya kita buat perkara orang-orang bodoh. Kita kata kita pandai, tapi yang kita buat selama hidup adalah perkara orang-orang bodoh. Tapi kita ngaku pandai, kita ngaku kita hebat. Kalau seorang guru yang bodoh. Seorang ayah yang bodoh. Seorang abang yang bodoh. Seorang anak yang bodoh. Seorang suami yang bodoh. Kita bukan orang bijak. Dan ada pun yang memakan rezekinya dengan kemuliaan, daripada tiada kehinaan dan tiada menuntut-nuntut itu, maka iaitu segala yang sufi. Siapa yang sufi? Hatinya dah bersih. Bersih daripada mana? Daripada segala aghyar. Aghyar tu apa? Ni, dunia, makhluk, nafsu. Dia tak bergantung lah. Dia dah tak percaya dah kat sana. Yang dia yakin, yang dia percaya hanya pada Allah. Lepas itu Nabi Ibrahim dicampak dalam api ni. Api ni bukan api kecil tau. Ni Nabi nak cerita dengan kamu. Nabi Ibrahim dicampak oleh raja pada zaman itu. Raja apa? Namrud. Api dia sebesar bukit Darul Atik, besar. Kayu api dia banyak tu.
Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api itu, Nabi Ibrahim tenang. Kalau kena bakar dalam api, mati tak? Mati tak? Mati kan? Tapi Nabi Ibrahim mati tak? Tak mati. Sebab Nabi Ibrahim percaya. Nabi Ibrahim percaya yang mentakdirkan campakkan dirinya ke dalam api bukan Raja Namrud. Yang telah mentakdirkan itu adalah Nabi Ibrahim percaya sebab Nabi Ibrahim dah bersihkan qalbunnya daripada segala berhala-berhala ni tadi. Jadi yakinnya Nabi Ibrahim bersih. Itu Nabi Ibrahim senyum, percaya dengan Allah. Allah takkan zalim orang mukmin. Lalu kita tanya, Abi, kenapa saya susah? Tanyalah, aku ni betul-betul mukmin ke? Jangan tengok susah, tengok mukmin tu. Jangan tengok susah, tengok takwa tu. Jangan tengok susah, tengok soleh tu. Faham tak apa cakap apa? Faham tak? Kamu jual burger, kawan kamu kerja di satu kilang. Jadi dia datang beli burger dengan kamu. Dia pun cerita, saya bulan ni kilang tempat saya kerja bagi bonus 6 bulan. Kita ni jual burger tepi kilang. Kita pun tanya, kenapa aku tak dapat? Jual burger tepi kilang dengan kerja di kilang sama tak? Sama tak? Abang Usop, sama tak? Tapi ada tak perkataan kilang itu? Ada. Kalau nak dapat bonus, jadi pekerja kilang, bukan jual burger di tepi kilang. Jangan tanya, kenapa saya tak dapat? Sebab engkau bukan pekerja kilang. Engkau jual burger kepada pekerja kilang. Faham? Aku cakap apa? Jangan tanya, kenapa aku susah? Tanya, aku dah takwa belum? Aku dah saleh belum? Aku dah betul-betul mukmin seperti yang dikehendaki oleh Allah belum? Allah sebut lagi ayat si Budina tu kan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Orang yang betul percayakan Allah, Allah cukupkan segala keperluannya, dunia, akhir. Bukan dunia je. Kenapa Abi bagi makna percaya? Kita nak serahkan satu-satu perkara mesti pada yang kita percaya. Carol nak balik kampung, dia ada motor. Carol lebih percaya serah kunci dengan Nabi ke dengan Pak Yub? Tentulah. Sebab Carol tahu, kalau bagi kunci dengan Nabi, Abi takkan bawa motor tu sebab Abi ada motor. Dan Nabi pun tak selalu bawa motor. Sebab itu Abi letakkan perkataan percaya. Orang yang boleh serah dengan Allah, orang yang percaya.
Kenapa dia percaya? Sebab dia yakin. Ni datang yakin. Jadi kenapa aku tak cukup? Sebab aku tak percaya. Kenapa aku tak percaya? Aku tak yakin. Jadi yang kita tak percaya dan tak yakin ni hamba Allah ke? Allah. Ini jawapannya. Jaga-jaga ni. Sebab Allah cakap macam tu. Abi tunjukkan kepada kamu jalan yang Allah telah tunjukkan. Allah tunjukkan pada kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dulu kau bujang, macam ni keperluan kau, kecukupan kau. Kau dah kahwin, macam ni. Kau ada anak, macam ni. Kenapa kita boleh yakin? Sebab kita tahu Allah sifatnya ilmun. Allah maha mengetahui. Takkan Allah tak tahu aku dah ada anak? Senang tak dengan Allah? Senang. Cuma kita tak percaya. Masalahnya macam ni. Ketika kita masih pegang macam ni, perangai macam ni, Dajjal keluar. Selamat ke? Kamu pun tanya Abi, tapi tak tanya lagi. Abi, saya baca surah Kahfi setiap malam, tapi yang baca surah Kahfi tak percaya, macam mana? Kita percayakan surah Kahfi, tak percayakan pemilik surah Al-Kahfi. Boleh selamat tak? Ada tak orang kafir boleh baca Quran? Ada tak? Ada. Ada orang Yahudi boleh baca Quran, orang Kristian boleh baca Quran. Orang munafik boleh baca Quran tak? Boleh. Orang munafik baca surah Al-Kahfi, selamat tak? Boleh selamat. Kalau orang munafik baca surah Al-Kahfi, Din, boleh selamat Din? Jadi tanya, aku ni duduk tempat mana? Kenapa habis suruh periksa? Kita cakap lain, buatlah lain. Cara hidup kita buat macam orang tak percaya. Cakap cakap orang percaya. Cara hidup kita tak percaya. Cara hidup kita. Jadi yang betulnya yang mana? Cakap tu ke yang betul, buat tu yang betul. Baik. Alung, Fikri cakap dengan Alung, besok subuh aku nak naiklah semayang jamaah. Alung boleh percaya tak cakap Fikri? Bila masa Alung percaya? Bila sampai waktu subuh. Alung nampak Fikri semayang, baru Alung percaya. Jadi perbuatan inilah yang menunjukkan dalam az-zahiru yadullu alal batin. Yang zahir itu menunjukkan yang batin.
Dia agak-agak senang tak nak masuk syurga? Susah. Susah. Jadi sedang tak nak jadi orang baik? Susah. Allah. Jadi dalam berusaha jadi orang baik, macam mana mati dikira sebagai orang baik. Tapi dalam rasa jadi orang baik, mati bukan orang baik, sebab dia rasa baik. Jaga-jaga ya. Nabi selalu sebut dengan kamu macam ni. Alam ni dah tak lama, Nabi kata perjalanan alam terus berjalan. Kita saja yang buat tak tahu, sebab mata hati kita buta. Mata hati kita buta. Satu macam dah satu dunia air dah kering. Satu kita buta. Allah tunjukkan tanda satu apa yang ada dalam hadis. Kita buta. Betul yang Allah cakap. Sifat orang buta, orang pekak, orang bisu. Sifat dia, sifat siapa ni? Buta, pekak, bisu dengan kebaikan. Sifat orang apa? Orang munafik. Jadi kita buat tak tahu. Jadi kita ni munafik ke? Perangai kita tak berubah sampai sekarang. Macam tu, tak ada apa-apa, tak bertambah baik. Padahal memandang mereka itu, jadi Ahlus Sufi, orang bersih, orang bersih, hatinya bersih daripada segala selain Allah. Dia dah bersih dah hati dia. Dia dah tak percaya yang selain Allah. Dia tak percaya. Dia percaya hanya Allah. Dia dah tak percaya. Sebab selain Allah binasa, tak kekal, semua tipu, kan? Dunia mata'ul ghurur. Dunia ni tapi kita ni orang bodoh, lebih percaya yang tipu dari percaya yang betul. Dunia ni tipu, lawan daripada tipu betul. Kita lebih percaya yang tipu daripada yang betul. Jadi orang yang ada ilmu tapi lebih percaya yang tipu, amal banyak tapi lebih percaya yang tipu. Yang tipu itulah kalau tak ada, susah kita. Yang tipu itulah kalau tak ada, tak boleh buat kerja agama. Yang tipu itulah kalau tak ada, tak boleh kita nak berjalan, bergerak. Jadi kita kena tipu je lah semua hidup. Jadi tak dapatlah benda betul, sebab kita percaya yang tipu dari yang betul. Al-Quran ni betul ke tipu? Fikri Quran ni betul ke tipu? Al-Quran betul ke tipu? Apa yang ada dalam Quran betul ke tipu? Jadi tak dapat benda betul, sebab
kita tak percaya apa yang ada dalam Quran, kita dapat benda tipu. Jadi kena tipu. Tak apalah, sebab kita memang suka kena tipu. Kenapa kita suka kena tipu? Sebab kita pun penipu. Kita kata kita percayakan Allah, rupanya cara hidup kita tak percayakan Allah. Jadi kita pun penipu. Patutlah si penipu itu ditipu. Seronok pula mengaji malam ni, ya. Padahal memandang mereka itu kepada yang aziz. Siapa yang aziz? Allah. Ya. Maka diambil mereka itu, bahagian mereka itu, daripada kudrahnya dan fadlunnya dengan kemuliaan. Maka dapatlah mereka serah betul-betul dengan segala kekuasaan Allah, takdir Allah, kemuliaan Allah. Jadi apa yang dia dapat sama macam orang mukmin dapat. Habis bagi kunci macam ni. Orang mukmin, kata ulama, orang mukmin dia dengan dunia hati dia tak pernah resah. Orang kafir, dunia ni Allah bagi, tapi diiringkan dengan keresahan. Dia resah. Itu orang kafir banyak masalah. Ya. Orang mukmin Allah kurniakan kepada dia dunia, diiringkan sakinah, ketenangan. Orang kafir dikurniakan kepadanya dunia, diiringkan padanya kegelisahan. Kita tengok diri kita ni, dunia yang ada pada kita buat kita gelisah ataupun buat kita tenang. Situ banding, dapat jawapan, cari penyelesaian. Mudah kan? Mudah sahaja. Jangan tengok orang. Dah tengok orang tak dapat. Tengok orang tak dapat, tengok diri. Dan kata Sahal bin Abdullah, sampai situ. Habis sambung sikit lagi. Tiada serta iman itu asbab. Nanti dikupas. Hanya sahaja asbab itu di dalam Islam. Sebabnya apa? Usaha. Sebab dia apa? Pekerjaan zahir. Jadi Islam ini dia melihat pada pekerjaan zahir. Iman tak nampak, duduk dalam. Sebab iman ni, apa takrif iman? Apa makna iman? Angah Hafiz. Ma huwal iman? Al-iman kan ayah tanya al-iman, apa dia tu? Apa dia? Apa dia tu? Kalau cakap Arab dia apa? Jauh mengaji tu. Ayah tak mengaji jauh, Angah ngaji jauh. Ayah tak jauh. Angah tengok abang lu apa dia? Apa dia? Dalam hadis apa?
Al-iman iqraru bil lisan. Apa ngah? Ngah ngaji luar negara. Tak ngaji luar negara. Oh, itu Melayu sayang. Lagi. Yang tu ya nak. Jadi iman ni apa? Tasdik ni apa? Tasdik ni makna apa? Benar. Benar. Jadi selain daripada yang benar tu tak benar. Selain daripada yang benar tu tak benar. Jadi benarkan apa yang disuruh kita benarkan oleh Allah dan Rasul. Selain tu tak benar. Bila tak benar, namanya tipu. Jadi bila kita benar, apa yang keluar dekat sini, segala asbab yang keluar dekat seluruh tubuh badan ni, semuanya benar. Mana mungkin orang yang benar keluar kat sini tak benar. Jadi tak benar. Baik. Dan kata Syekh Abu Talib radhiyallahu an adalah maknanya itu, tiada dalam hakikat iman itu melihat asbab dan sukun kepadanya. Dalam hakikat iman tidak melihat kepada gerak dan diam kepadanya, dan hanya saja melihat asbab dan tamak pada makhluk itu didapat dalam maqam Islam. Tamak, semua pandang makhluk itu dalam tempat Islam. Nak tahu kita ni betul-betul Muslim tak betul-betul Muslim, nak tahu kita ni mukmin tak betul-betul mukmin, tengok Muslim. Sebab pada iman tak nampak, gerak diamnya tak nampak. Yang nampak pada Islam. Sebab itu Abi cakap tadi tu, disebut oleh musannif dekat bawah. Jadi dah tak payah terang lah, sebab Abi dah terang tadi, dah panjang-panjang. Jaga-jaga. Jadi kalau kamu nak tahu kamu siapa, apa yang kamu buat hari-hari. Kamu pemarah, kamu tamak, kamu tipu, kamu itu, kamu ini, menunjukkan iman kamu. Jadi selama kita tidak menyempurnakan Islam, selama itulah tidak sempurnanya iman. Adik, kalau iman tak sempurna ni, boleh pakai tak boleh pakai? Boleh. Tapi takut rosak. Tapi kita iman tak sempurna, kita tak takut. Tapi kalau kereta tak sempurna, takut jalan jauh. Nanti kalau tersadai macam mana? Nanti kalau berhenti tengah jalan macam mana? Rumah tak sempurna, takut. Iman tak sempurna, tak takut. Jadi wallahu a'lam, takat ni Nabi dengan kamu, dan Nabi minta maaf pada semua orang sebab Nabi dapat luangkan masa dengan kamu sebulan sekali.
Dan mudah-mudahan Abi minta kamu semua tolong doakan Abi kesihatan yang baik, keselamatan daripada segala ketentuan yang tidak baik. Dan setiap kali Abi keluar daripada madrasah ini dalam hal program kuliah, Abi tetap hati Abi nak cepat balik ke madrasah. Abi rindu dengan kamu semua dan rindukan madrasah. Jadi mudah-mudahan apa yang Abi buat, kamu tolong doa sentiasa dalam pertolongan Allah, dan setiap perjalanan madrasah kita di dalam rahmat dan dibantu oleh Allah dalam semua hal, bukan dunia saja, akhiratnya. Kita tak nak Allah selesaikan dunia kita, akhirat kita Allah cabut. Dunia kita Allah selesaikan, kita dapat kereta, tapi salat subuh kita Allah cabut. Dapat itu rumah yang baik, tapi ibadat kita Allah cabut. Akhirat kita Allah tarik. Abi tak nak macam tu. Abi nak kita semua doa dunia dan akhirat kita dijaga oleh Allah. Baik, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ihfazna wa sallimna min kulli fitnah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.